Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Siti Balkis. Hari ini saya ingin menerangkan serba sedikit tentang peradaban Timur dan Barat. Jauh sebelum peradaban, Barat mula menguasai segala ilmu pengetahuan. Mulai dari zaman Nabi Muhammad SAW dan puncaknya pada zaman ilmuwan, antaranya ilmuwan besar Islam iaitu Al-Kindi, Al-Farabi dan Ibn Khaldun. Peradaban Islam adalah jambatan Eropah mula menguasai dunia dari segala aspek. Bermula dari ekonomi, sosial, budaya, politik dan ilmu pengetahuan. Semenjak era Renaissance wujud kembali, sekitar abad 14 hingga 16, Eropah mengejar ketinggalan dari dunia Islam dengan diterjemahkan karya Ibn Sina. Terdapat 3 penemuan berguna pada ketika itu. Pertama ialah alat pencetakan untuk mencetak banyak karya-karya ilmuwan Islam. Kedua ialah kompas sebagai alat untuk menjelajahi dunia dan untuk menjajah. Ketiga ialah pistol sebagai senjata yang digunakan untuk menjaga diri dan digunakan untuk menjajah setelah mampu menguasai tanah jajahan. Selain itu, dari era itu juga muncul tokoh-tokoh yang memulai peradaban Eropah seperti Leonardo da Vinci, René Descartes, Niccolò Machiavelli. Karya mereka banyak sama dengan karya ilmuwan Muslim. Seperti Nicola yang menulis buku bertajuk Second Principle yang dipersembahkan keluarga Medici de Florence, Italia saat itu. Buku itu membahaskan tentang taktik dan cara menjadi pemimpin dan bagaimana untuk mendapatkan perhatian rakyat. Di bidang ekonomi pula, Islam mempunyai seorang tokoh ekonomi iaitu Ibn Khaldun dalam karyanya iaitu Muqaddimah. Pada karyanya, dia menguraikan tentang motif-motif ekonomi berkembang kerana hasrat manusia yang tidak terbatas, sedangkan barang-barang tersebut sangat terbatas. Disebabkan itu, sudut tenaga dan kegunaannya dianggap mempengaruhi manusia. Kemudian, contoh yang lain ketika Marx menginginkan masyarakat tanpa kelas yang sering diagungkan ketika itu. Dari segi karya Al-Farabi iaitu As-Siyasah Al-Madinah, ujar masyarakat sosial kerana Al-Farabi dikenali dengan ilmuwan yang multidisiplin ilmu, dari kedoktoran, ekonomi, teologi, filsafat dan ahli muzik. Sebagai contoh di atas, kita melihat sejarah kembali, Islam mampu mengubah dunia, tetapi pada dewasa ini segala yang kita lakukan sering berkiblatkan ke barat. Mulai dari terbentuknya dari negeri yang diperkasai oleh semangat evolusi Perancis pada tahun 1789 dengan mendirikan negara republik yang awalnya sistem monarki. Manusia terus berubah dengan segala bentuk keinginan dan terpenuhi kebutuhan. Lambat laun, sistem ekonomi tradisional mulai ditinggalkan adalah Adam Smith yang kemudian memperkenalkan sistem ekonomi liberal dengan karyanya The Wealth of the Nation, diterbitkan pada tahun 1776. Konsep tamadun Islam dan tamadun Barat. Pengertian tamadun Islam dapat difahami dengan jelas jika kita tinjau pelbagai jurus pandangan tokoh-tokoh sarjana Islam dalam ilmu ketamudan. Antara pandangan ilmiah tentang konsep tamadun adalah seperti berikut. Yang pertama adalah Ibn Khaldun yang berpendapat pembangunan bandar yang subur dan makmur dengan pencapaian yang tinggi dalam pelbagai ekonomi, politik, sosial, seni bina termasuk bidang sains seperti arithmetik, algebra, geometri, kimia, perubatan serta puisi dan pengajar Islam. Yang kedua adalah Syekh Muhammad Naqib Al-Atas. Tamadun merujuk kepada keadaan kehidupan insan yang telah mencapai taraf kehalusan tata rasuah dengan kebudayaan yang luruh bagi seluruh masyarakat. Malah istilah tamadun sendiri berasal daripada istilah din yang bermaksud satu cara hidup atau kehidupan beragama. Bagi konsep tamadun Barat juga ada pandangan yang tersendiri menurut tokoh-tokoh Barat. Ikutlah pendapat mereka dengan teliti agar kita dapat menghargai dan membandingkan dengan konsep tamadun Islam. Antara contoh yang pertama adalah Arnold Toynbee. Tamadun merujuk sejenis kebudayaan yang berkembang di kota. Tamadun juga satu kumpulan pemikiran daripada pelbagai manifestasi serta satu gaya kebudayaan yang bertanggungjawab dalam pertukaran institusi politik, kesusastraan, moral dan agama. Yang terakhir adalah J.K. Faber yang mendapat bahawa tamadun ialah material, mengeksploitasi material oleh masyarakat, iaitu proses masyarakat terhadap material dengan sendiri menjadikan barang baru bagi keperluan tertentu. Sekian.